Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, dapat kita meneruskan lagi pembelajaran pada sesi kali ini. Kita teruskan lagi pembelajaran kita. Kita masih lagi di dalam tajuk kita yang kelima di dalam buku teks, iaitu berkenaan dengan hiwayati, ya, hobi saya, ya. Kita masuk pada kali ini muka surat 68, ya, fi safhah samaniyatun wa sittuna, ya. Sama-sama kita lihat ada sebuah petikan di dalam muka surat 68 ini berkenaan dengan anwa'ul hiwayati, ya. Anwa' maksudnya jenis-jenis, al-hiwayat hobi, ya, jenis-jenis hobi. Maksudnya dalam teks yang diberikan ini membahaskan tentang pembahagian jenis-jenis hobi, ya. Kita lihat dan boleh baca bersama-sama. Tanqasimu al-hiwayatu ila naw'aini, ya. Tanqasimu, terbahaginya, al-hiwayat, hobi itu, ila naw'aini, ya, kepada dua jenis, ya. Hobi terbahagi kepada dua jenis. Wahuma, iaitu apakah pembahagiannya? Yang pertama, al-hiwayatu ad-dakhiliyatu. Yang pertama, hobi dakhiliyah, hobi dalaman. Dan yang kedua, wal hiwayatu al-kharijiyatu. Yang kedua pula hiwayah kharijiyah, hobi luaran, ya. Hobi terbahagi kepada dua. Yang pertama nama dia hobi dalaman, hobi hiwayah dakhiliyah. Yang kedua pula hobi luaran, ya, hiwayah kharijiyah. Kita lihat apakah dia yang dakhiliyah, apakah dia yang kharijiyah. Fal hiwayatu allati yumarisuha al-insanu dakhil al-baiti tusamma bil hiwayati ad-dakhiliyati, ya. Maka hobi allati yang yumarisuha, dilakukannya, al-insanu, oleh manusia, dakhilal baiti, di dalam rumah, tusamma, dinamakan, bil hiwayati dakhiliyah, hobi dalaman, ya. Hobi yang dilakukan oleh manusia dalam rumah, maka kita panggil dia dengan hobi dalaman, ya. Aktiviti hobi yang kita lakukan dalam rumah. Okey. Yang kedua pula, wa amma al-hiwayatu allati yumarisuha al-insanu kharijal baiti fahiya hiwayatun kharijiyatun. Wa amma, dan adapun, al-hiwayatu, hobi, allati, yang yumarisuha, dilakukannya, al-insanu, oleh manusia, kharijal baiti, di luar rumah. Di luar rumah, fahya, ia adalah hiwayatun kharijiyatun, ya, hobi luaran. Itulah dia. Aktiviti atau hobi yang kita lakukan dalam rumah, indoor, kita panggil indoor, itu hobi dalaman. Hobi yang dilakukan di luar rumah, yang outdoor, kita panggil hobi luaran. Apa dia yang hobi luaran, apa dia hobi dalaman? Kita tengok. Wa minal hiwayati ad-dakhiliyati, wa minal, dan di antara hobi dalaman, ia adalah mumarasatu as-sadaqati abral internet, antara hobi dalaman apa dia? Mumarasatu, melakukan, menjalinkan, as-sadaqah, persahabatan. Kita dah sebut pada tajuk buku surat sebelum ni. Kita dah sebutkan ni, sadaqah abral internet, persahabatan melalui internet, online friends, kawan secara online ini. Itu aktiviti dalaman lah. Kita buatkan menggunakan ada peranti-peranti dia, menggunakan telefon ataupun menggunakan komputer, guna laptop yang ada sambungan internet. So kita lakukan itu dalam rumah lah. Tak perlulah sampai keluar rumah. Melainkan dalam rumah tak ada line, dia pergi keluar. Tapi kategori hobi itu masih dalam, dipanggil dengan hobi dalaman. Lagi apa lagi contoh hobi dalaman? Wa qiraatul majallat, membaca majalah, membaca dalam majalah pun kira sebagai hobi dalaman. Wa tabkhu, dan memasak.
wal khiyatatu, dan menjahit, wa ghairuha, dan lain-lain lagi. Apa saja yang aktiviti hobi dalam rumah kita panggil sebagai aktiviti dalaman. Contoh apa lagi? Main chess, catur. Main catur kan dia lebih kepada dalaman kan. Main congkak ke apa ke, itu semua hobi yang dalaman. Ya. Lihat pula hobi yang luaran macam mana. Wa minal hiwayati al-kharijiyati. Dan di antara hobi-hobi yang luaran pula, hobi luar pula, seperti apa? Saidus samaki. Seperti said, menangkap as-samak, ikan. Tangkap ikan. Tangkap ikan mestilah di luar, sama ada pergi di laut, ataupun pergi ke sungai, ataupun pergi ke kolam pancing. So semestinya aktiviti itu dilakukan di luar. Tak adalah nak tangkap ikan dalam rumah. Tangkap ikan dalam rumah macam mana? Mancing dalam akuarium. Tak jadilah gitu. Dia hobi mestilah benda yang besar yang kita lakukan untuk kita waktu seronok kan. Mancing di laut ataupun di kolam dan sebagainya. Lagi apa lagi yang hobi luaran? Wala'bu ta'iratil waraqiyah. Wala'bu, dan bermain at-ta'irah. At-ta'irah apa nama ini? Kapal terbang. Main kapal terbang. Al-waraqiyah. Wal-waraqah maksud dia kertas. Main kapal terbang kertas. Bukan main kapal terbang besar tu. Itu yang betul tu mana boleh main. Itu nak jadi pilot baru boleh main kapal terbang tu. Ini kapal terbang apa nama tadi, kertas. Kita buat lipat-lipat kertas tu baling. So dia lebih kepada luaran. Sebab apa? Kita nak terbangkan kapal terbang tu perlukan kepada angin. So angin ada kat luar barulah boleh kita main kapal terbang kertas itu. Lagi apa lagi ya? Wa mumarasatur riyadah. Dan melakukan riyadah. Ini pun salah baris ni. Ra ni sepatutnya baris bawah ya. Mumarisatur riyadah. Dalam bahasa Melayu kita panggil riyadah. Riyadah kan, melakukan aktiviti riyadah. Seperti apa? Minas sibahati. Seperti sibahah. Berenang. Wa kuratil qadam. Bola sepak. Wa kuratil tawilati. Kuratil tawilah. Apa ni? Pingpong, wa ghairiha, dan lain-lain lagi. So banyak lagi lah aktiviti hobi-hobi luaran yang boleh kita lakukan ni. Sebutkan tadi berenang lah, main bola, pingpong, main bola, apa keranjang, netball, semua macam-macam lagi. Itu lebih kepada aktiviti luaran ya. Nahnu numarisu, kami melakukan jami al-hiwayati, kesemua hobi-hobi ini. Kita mestilah lakukan segala hobi yang kita yang suka ni tadi fi waqtil faraghi, ya, pada waktu lapang, ba'da intihai, selepas kita selesaikan, tamatnya semua, min ada wajibat, daripada melakukan kewajipan. So nak lakukan hobi kita ini mestilah kita selesaikan dulu segala kewajipan yang ada. Contoh apa? Kalau kita sebagai pelajar suka dengan hobi kita main bola, boleh, tak ada masalah, itu hobi kita. Kita main bola itu pada waktu lapang selepas kita siapkan semua kewajipan kita, kerja sekolah siap, pakaian semua kita dah susun, kemas tempat kita sendiri, makan semua, pinggan semua kita dah basuh. Maksudnya kewajipan kita sendirilah. Semua dah selesai, barulah kita boleh melakukan aktiviti hobi yang kita suka itu. Okey? Itulah dia teks berkenaan dengan jenis-jenis hobi. Ada dua pembahagian tadi, luaran dan dalaman. Okey? Tengok sikit bawah ni, muradifat. Muradifat, kata-kata seerti. Al-baitu, seerti dengan dia al-manzilu. Bermaksud bait, manzil maksud dia rumah. House, rumah, seerti. Bait boleh, manzil pun boleh. Yang kedua, tanqasibu. Tanqasibu, seerti dengan dia tatafarraqu. Tatafarraqu. Tanqasimu, tatafarraqu maksud dia terbahagi. Kita sebut tadi, terbahagi hobi kepada dua. Boleh pakai tatafarraqu al-hiwayat ila qismaini. Okey. Yang ketiga, al-insanu seerti dengan al-bashar. Bermaksud manusia. Dua-dua ni maksud dia manusia. Dan ada lagi satu perkataan kan, apa ni? An-nas, kan kita panggil surah An-nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nas juga bermaksud manusia. So boleh sinilah al-insan,
Al-bashar dengan an-nas bermaksud manusia. Okey. Yang keempat, al-waqtu. Al-waqtu seerti dengan dia az-zamanu, masa dan waktu. Okey. Okey, seterusnya kita lihat muka surat 69 ni soalan, aktiviti latihan lah berpandukan muka surat 68 yang kita baca tadi. Siapa ada kelapangan boleh cuba jawab. Kita berpindah pula kepada muka surat 70. Ya, muka surat 70 An-Nizamus Sauti. Nizamus Sauti kali ini kita membicarakan tentang kalimatun fiha al-harakatut tawilah dengan kalimatun fiha al-harakatul qasirah. Mudah sajalah yang ni sebenarnya kan. Tajuk-tajuk sebelum ni kita cerita tentang yang alif lam qamariyah, alif lam syamsiah. Kemudian ada yang apa nama kalimah musyaddadah, kalimah ghairu musyaddadah. Yang kali ini pula apa dia ni? Kalimat, kalimah fiha, padanya harakat tawilah, harakat, apa nama ni? Harakat lah, faham kan harakat? At-tawilah, yang panjang. Kalimat fiha harakah qasirah, kalimah yang ada padanya harakat yang pendek. Lebih senang kita nak kata harakat tawilah ini yang seperti mad asli kan. Kita baca Quran, ada hukum tu nama dia mad asli. Ada bila baris bawah bertemu dengan ya, baris atas bertemu dengan alif, baris depan bertemu dengan wow. Bila ada yang bentuk macam mad asli tu, so dia kategori harakat tawilah, yang harakat dia panjang. Kita perlu sebut dia tu lebih panjang daripada yang harakat qasirah, harakat yang pendek. Harakat yang pendek dia tak ada yang mad asli tu. Tengok contoh sini kan. Jami'un. Kita sebut pun kena betul panjang dia tu. Jami'un. Dekat mim tu ada mad asli kan. Mim lepas dia ya kan. Jadi jami'un. Beza dengan harakat qasirah yang pendek. Jama'a. Tak boleh kita sebut jama'a. Kalau jama'a tu maksudnya ada alif. Mim alif. Sedangkan tak ada. Dia tak ada. Dia masuk harakat qasirah. Harakat yang pendek. So sebut dia setiap dia pendek. Jama'a. Kalau ini pula. Jami'un. Lagi contoh lain. Rassamun. Rassamun. Panjang. Itu. Kalau yang ini biasa qasirah. Rasama. Rasama. Tak boleh rasama. Salah. Lagi contoh dia lagi bahisun. Bahisun. Ba alif. Sini qasirah bahasa. Bahasa. Macam tu ya. Lagi contoh keempat la'ibun. La'ibun. Contoh harakat qasirah la'iba. La'iba. Lagi contoh tawilah qafizun. Qafizun. Contoh qasirah qafaza. Qafaza. Jadi cuba bezakan ya. Ni lebih kepada sebutan, kena praktik. Masing-masing boleh praktik kat rumah kan. Jami'un, jama', rasam, rasama, bahisun, bahasa, la'ibun, la'iba, qafizun, qafaza. Macam tu. Cuba kita nak biasakan supaya sebutan tu jelas. Bila kita dengar seseorang tu sebut, kita boleh tahu dah huruf-huruf yang ada. Kalau kita sebut la'ibun, seorang boleh bayangkan dekat situ huruf dia lam, lepas lam ada alif. Kalau kita sebut la'ibah, orang boleh terbayangkan lam, terus ain, terus ba. Tak ada alif, waw, ya sebagainya. Okey, jelas seterusnya muka surat 71. 71 ini apa namanya kita panggil apa ini? Kita sebut choral speaking kan. Ni gambar ni kan. Choral speaking. So ini adalah teks berkenaan dengan suatu choral speaking. Dia punya script teks dia. Dalam bahasa Arab kita panggil kalam jam'i. Kalam jam'i. Dalam bahasa Inggeris choral speaking. Bahasa Melayu tak tahulah saya apa dia. Okey, tajuk bagi choral speaking kalam jam'i ini adalah hiwayatuna mukhtalifatun. Hiwayatuna, hobi kami, mukhtalifatun, yang pelbagai. Banyak jenis hobi. So dia dibahagikan dalam choral speaking kalam jam'i ini dibahagikan kepada dua kumpulan. Al-majmu'ah al-ula dengan al-majmu'ah as-sani. Mereka ni saling soal menyoal dan jawab menjawab kan. Majmu'ah al-ula kumpulan pertama, majmu'ah as-sani kumpulan kedua. So dalam choral speaking tu dia bagi dua kumpulan. So dia orang ambil lah
peranan masing-masing. Soal jawab. Kita lihatlah. Kalau ada masa siapa yang rajin bolehlah buat chorus speaking dengan family ke apa ke macam mana kan. Okey, kita baca. Nak faham dia punya teks ni. Yang pertama, Majmu'ah Ula tanya kepada Majmu'ah Saniyah. Hal ta'rifu hiwayatana? Adakah kamu tahu hobi kami? Dia majmu'ah kumpulan. So ramai. So dia pakai gitulah. Hal ta'rifuna hiwayatuna? Hiwayatana. Adakah kamu tahu hobi kami? Kami. Bukanlah saya kan. Kalau saya, hiwayati. Ini hobi kami. Hiwayatana. So jawab majmu'ah Saniyah. La na'rifu hiwayatakum. La na'rifu. Kami tidak tahu hiwayatakum. Hobi kamu. Wama hiya. Apa dia? Apa dia? Kami tak tahu hobi kamu. Apa dia? So, Majmu'ah Ula jawab. Nufaddilu al-qira'ata. Nufaddilu. Kami suka al-qira'ata. Membaca. So, hobi kumpulan pertama ni, dia suka membaca. So, Majmu'ah Saniyah tanya balik. Ayu naw'in minal qira'ati? Ayu naw'in? Apa jenis? Minal qira'ah? Daripada bacaan. Hobi membaca. Baca apa? Suka tu. So, jawab Majmu'ah Al-Ula. Nuhibbu qira'atal majallati. Nuhibbu. Kami suka qira'ata. Membaca al-majallati. Majalah. So, hobi dia membaca. Baca apa? Baca majalah. Lagi Majmu'ah Saniyah pula. Ladaina hiwayatun mufaddalatun aidan. Ladaina, bagi kami, pada kami, hiwayatun mufaddalah. Hobi yang disukai. Aidan juga. Kami pun ada juga hobi yang kami suka. Kata Majmu'ah Saniyah. So, Majmu'ah Ula tanyalah. Wa ma hiya? Apa dia? So, Majmu'ah Saniyah jawab. Nazra'u al-khadrawati wal-azhari. Nazra'u, kami menanam al-khadrawat, sayur-sayuran, wal-azhari, dan bunga-bungaan. Apa hobi dia? Hobi dia menanam sayur dan bunga. Itu hobi Majmu'ah Saniyah. Hobi Majmu'ah Ula tadi membaca. Membaca apa? Baca majalah. Hobi Majmu'ah Saniyah, nazra'ul khadrawat. Kami menanam sayur wal-azhar dan bunga. Majmu'ah Ula tanya kepada Majmu'ah Saniyah, aina tazra'unaha? Aina, di mana? Tazra'unaha, kamu menanamnya. Majmu'ah Saniyah jawab, nazra'uha wara'al baiti wa janibahu. Nazra'uha, kami menanamnya, tanam sayur, tanam bunga itu tadi. Wara' maksudnya belakang. Wara'al baiti, di belakang rumah. Wa janibahu, dan di tepinya. Belakang rumah dia tanam, tepi rumah pun dia tanam. Okey, Majmu'ah Ula tanya, hal tastaduna samaka? Hal tastaduna samaka? Hal, adakah tastaduna, kamu menangkap as-samak, ikan? Selain suka menanam, suka tak menangkap ikan? Tanya Majmu'ah Ula. Majmu'ah Saniyah jawab, la, tidak. Maksudnya dia orang ni tak sukalah menangkap ikan. La nastadu samaka walakin nashtarihi. La nastadu, kami tidak menangkap as-samaka, ikan. Walakin, akan tetapi, nashtarihi, kami membelinya. So dia orang ni nak dapatkan ikan, dia orang tak pergi tangkap sendirilah. Itu bagi pada nelayan lah tangkap. So macam mana dia orang nak dapat ikan? Dia orang nashtari, dia orang membeli saja. Majmu'ah Ula kata, naktafi bihadzal kalam. Naktafi, cukuplah kita bihadzal kalam, dengan kata-kata ini. Dah nak tamat lah tu. Nak tamatkan chorus speaking tu. Naktafi bihadzal kalam. Cukup sekadar kata, sekadar ini. Kata Majmu'ah Saniyah, na'am, ya. Naltaqi fi liqa'in akhara insya-Allah. Naltaqi, kita akan berjumpa. Fi liqa'in akhar, pada perjumpaan yang lain, insya-Allah, jika diizinkan Allah. So, Majmu'ah kata, wassalamualaikum warahmatullahi. Majmu'ah Saniyah jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itulah dia. Pada tadi chorus speaking kalam jam'i antara dua kumpulan, Ula dengan Saniyah, yang berkisar tentang hobi mereka. Hobi Majmu'ah Ula qira'ah, hobi Majmu'ah Saniyah menanam sayur dan bunga. Okey. Okey, berpindah pula kita kepada muka surat 72. Dah hampir
Habis dah lah tajuk kita ni. Berkenaan dengan al-a'dadu wal arqam, nombor dan bilangan seperti biasalah hujung-hujung tajuk. Yang ini dia bagi soalan dan jawapan kan. Soalan bertanya, so jawapan dia berkenaan dengan bilangan dia berpandukan gambar itu, berpandukan soalan itu kan. Soalan pertama dia, kam la'iban fil mal'abi. Kam maksud dia berapa kan, semua tahu kam, mesti semua maksud dia berapa. La'iban pemain, fil mal'abi di padang. Berapa orang pemain di padang? Jawapan dia mi'atun wa samanuna la'iban fil mal'abi. Jawapan dia 180 pemain di padang. So cara nak jawab, kita letakkan berapa bilangan dia, kemudian ambil balik ayat daripada soalan tu kan. Kam la'iban tu kita buang kam. Kam tu kita jawab berapalah. Berapa bilangan dia 180, jawab mi'atun wa samanuna. So lepas tu jawapan ambil balik daripada soalan tadi. La'iban fil mal'abi. Pemain di padang. Gitu cara jawabnya. Yang kedua, kam qari'an fil masjidi. Kam berapakah orang qari'? Orang qari' ni apa nak? Orang pembaca Al-Quran. Qari' kita panggil qari' kan. Kita panggil qari'ah kan. Berapa orang qari' pembaca fil masjid di dalam masjid? Jawapan dia mi'atun wa wahidun wa samanuna qari'an fil masjidi. Ada 181 orang qari di masjid. Okey. Soalan ketiga, kam zairan fi mahallit tijari. Kam berapakah zairan? Zair pelancong. Ada berapa orang pelancong? Fil mahallit tijari, di dalam pusat beli belah. Gambar ni pasar raya kan, pasar raya pusat beli belah. Jawapan dia mi'atun wa isnani wa samanuna zairan fi mahallit tijari. Ada 182 orang pelancong di pusat beli belah. Okey. Yang keempat, kam fakihatan fis suqi. Berapa biji apple? Fakihah bukan apple. Buah-buahan di umum. Ada berapa biji buah-buahan fis suqi di pasar? Jawapan dia mi'atun wa salasun wa samanuna fakihatan fisuqi. Ada 183 buah-buahan di pasar. Dan yang kelima, kam miqaddatan fil mahzani. Kam berapakah miqaddah? Apa miqaddah? Gambar tepi ni. Bantal. Ada berapa biji bantal fil mahzani? Di dalam store. Di dalam store simpanan ada berapa biji bantal? Jawapan dia mi'atun wa arba'un wa samanuna miqaddatan fil mahzani. Ada 184 buah bantal di store. So kena ingat kaedah yang kita dah sebut pada tajuk-tajuk sebelum ni nombor di tengah dengan objek yang nak disebut tu perlu berlawanan jantina dia. Antara muzakkar dengan muannas kan. Contoh sini miqaddatan ini muannas kan. So perkataan di tengah tu perlu muzakkar. So sini wa arba'un, kita tak letak wa arba'atun. Begitu juga dengan fakihatan ni pun muannas. Ada ta ni muannas. So nombor di tengah ni pun perlu lawan bagi dia, jadi muzakkar, jadi salasun. Lain pula yang ni zairan dia ni muzakkar. So kalau dia ni muzakkar, nombor di tengah perlu jadi ini dua. Kalau dua perlu sama. Ini kita tak sebut lagi lah. 1 dan 2 nombor dia perlu sama. Ini kita belum bahas lagi kan. Okey. Baik. 1 sampai 9 ni nombor tunggal. Kita bercerita tentang nombor tunggal. Nombor tunggal 1 dan 2 ini dia perlu sama jantina dia dengan objek. Kalau objek itu muzakkar, maka nombor 1 dan 2 juga perlu muzakkar. Kalau objek itu muannas, maka nombor 1 dengan 2 ni pun perlu muannas. Okey? Itu 1 dan 2. Manakala 3 sehinggalah 9 dia perlu berlawanan. Jika objek muzakkar, maka dia punya nombor perlu musanna. Begitulah sebaliknya. Ya, pada contoh tu kan. Contoh yang ini tadi.
181. Satu, maka dia perlu ikut sama. Muzakkar, muzakkar lah dia. Objek kita qari'an. Qari', pembaca. Yang muzakkar. Maka nombor pun perlu muzakkar. Dia jadi wahidun. Kita tak boleh sebut wahidatun. Okey. Kemudian yang kedua pula, zairan. Zairan ni pun muzakkar. Nombor dia 2. Maka dia perlu sama. Okey. Berlain pula dengan 3. Kalau 3 dan hingga 9, perlu berlawanan. Buah ini fakihatan muannas, maka nombor kena muzakkar. 4 pun sama sehinggalah 9. Okey, jelas ya. 1, 2 sama. 3 hingga 9 berlawanan. Okey, mudah saja. Okey, kita berpindah kepada insya-Allah muka surat terakhir kita kali ini, muka surat 83. Muka surat 83 sama juga. Ni lebih kepada ni, dia suruh kita kira atas ni, kemudian tulis nombor dia. Dia dah bagi dah lah ni, kita baca je lah ya. Okey, 95 tambah 100. Jadilah 195. Kita nak sebut 195 syaritan. Apa dia syaritan ya? Syaritan ni, tape. Apa ni? Kaset. Zaman dulu lah, sekarang tak pakai ada kaset kan. So, ayat di sini, firrafi. Di dalam rak. Dalam satu rak ada mi'atun wa khamsatun wa tis'una syaritan. Ada 195 buah kaset. Dia buat kumpul, buat koleksi lah tu. Yang kedua ni 96 tambah 100. 196 qalaman. Qalaman pen. So tengok sini, fil maktabati mi'atun wa sittatun wa tis'una qalaman. Fil maktabah, di dalam perpustakaan ada 196 batang pen. Tengok sini ya. Lupa nak bahas sini. Syaritan tadi muzakkar. Maka di sini nombor di tengah tu perlu lawan dia muannas kan. Khamsatun di situ kan. Ni pula yang kedua pula qalaman. Qalaman sini muzakkar. Maka dia nombor di tengah perlu lawan muannas, jadi sittatun. Okey. Yang ketiga 97 tambah 100 jadi 197 sariran. Sariran katil, nombor katil kan. Ayat dia fi syahinati mi'atun wa sab'atun wa tis'una sariran. Di apa ni, syahinah ni dalam trak lori yang nak angkut katil semua. Dalam trak ada 197 buah katil. Katil sariran ni muzakkar, maka lawan dia tengah, nombor tengah ni perlu lawan dia jadi muannas sab'atun. Okey. Terusnya 98 tambah 100 jadi 198 kursiyan, kerusi. Fil makhzani mi'atun wa thamaniyatun wa tis'una kursiyan. Di dalam makhzan, di dalam store ada 198 buah kerusi. Kerusi ni apa? Muzakkar, maka nombor tengah dia lawan jadi muannas. Dan ayat terakhir 99 tambah 100 jadi 199 mistaratan pembaris. Ayat dia fid dukani mi'atun wa tis'un wa tis'una mistaratan. Di dalam dukan, dalam kedai itu ada 199 batang pembaris. Pembaris ini mistaratan, pembaris ini adalah muannas. So lawan nombor di tengah tu perlu lawan dia. Muannas lawan dia muzakkar, maka tis'un jadilah muzakkar. Jadi jadi muzakkar, jadi tis'un. Tak boleh kita letak tis'atun. Okey. Itulah dia berkenaan dengan tajuk kita pada minggu ni. Tamatlah sudah. Kita bahaskan pada tajuk yang kelima ini berkenaan dengan hiwayati, hobi saya. Moga-moga dapat faham, boleh ambil sedikit sebanyak dia punya mufradat, kita boleh hafalkan untuk tambahkan kita punya kosakata untuk penggunaan yang lain. Cukup sekadar ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.